Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cik Puan Speaker. Okey, pada kali ini saya ingin menceritakan berkenaan dengan sebuah kisah yang berkaitan dengan sebuah pulau. Okey, pulau ni terletak di selatan Mexico City. Pulau ni dikenali sebagai Pulau Anak Patung atau dahulunya dikenali sebagai Isla de las Monecas. Mungkin ada di antara anda semua yang pernah mendengar ataupun pernah mendengar kisah ataupun pernah berkunjung ke pulau tersebut ataupun melihat di sebuah filem. Sebab setahu saya difahamkan pulau ni pernah dijadikan sebuah tempat pemiliman lah, okey, satu ketika dahulu. Okey, filem Mexico lah. Okey, bagi setiap pengunjung yang menjejaki kaki di pulau tersebut, okey, pasti mereka akan merasa seram sejuk apabila melihat ribuan anak patung yang digantung pada pokok dan diikat di paku pada setiap dinding pondok tersebut. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, pulau tu didiami oleh seorang perempuan yang bernama Don Julian Santa Barbera dan juga di sebuah pulau tu juga dikelilingi ribuan pokok-pokok teratai. Okey. Okey. Menurut legenda cerita tersebut, Don Julian ni tadi dia menemui seorang anak gadis yang mati lemas di dalam celah-celah pokok teratai itu dalam keadaan misteri. Tetapi dia sangat kesal, dia sangat kecewa. Sebab apa? Sebab dia tak dapat selamatkan anak gadis tersebut. Selepas peristiwa tu, si Don Julian ni tadi dia mengalami peristiwa-peristiwa ataupun mengalami situasi-situasi yang pelik dan juga menakutkan selepas daripada kejadian tu. Untuk mengurangkan rasa takut dia, dia menggantungkan anak patung yang ditemui di dalam tong sampah ataupun di terusan Siomonco pada pokok-pokok yang dikelilingi pondoknya. Okey, di setiap pondok dia tu banyak dikelilingi pokok-pokok dan di setiap pokok tu lah dia gantung anak-anak patung yang sama ada sempurna sifat ke anak patung dia tu, maksudnya ada kaki dan tangan lengkap, sama ada patung dia tu kepala tak ada, sama ada patung dia tu kaki ataupun tangan dah tak ada ataupun mata dia tercabut, dia tetap gantung. Okey, saya difahamkan sebanyak 1,500 anak patung yang terdapat di setiap pokok di pulau tersebut. Okey. Lepas tu dia menemui sebuah anak patung terapung. Dan juga mungkin dia berfikiran anak patung yang terapung tadi ni, selepas beberapa hari kemudian dia jumpa anak patung tu, anak patung yang terapung tu, dan dia berfikiran, oh mungkin ni anak patung budak kecil yang aku nampak lemas ni kot. Okey, dia ambil anak patung tu dan dia gantung anak patung tu sebagai tanda penghormatan bagi budak yang lemas tu lah. Okey, lepas daripada tu tujuan dia berharap, sebenarnya tujuan dia berharap untuk menggantung patung tu dengan harapan dia menakutkan roh wanita muda yang mati lemas tu lah. Sebab peristiwa pelik yang dia alami itu, dia sentiasa mendengar budak menangis. Lepas tu dia akan mendengar budak tu akan cakap, saya mahu anak patung saya. Takkan seram tiba-tiba kau dengar macam tu, kau duduk sendiri dekat pulau tu, lepas tu kau mengalami peristiwa-peristiwa pelik, kau dengar suara budak menangis, lepas tu kau dengar lagi budak tu mengatakan, aku mahu anak patung aku. Kau tak takut ke? Kalau aku pun aku cabut. Okey, lepas tu saya difahamkan juga dia menghabiskan masa selama 50 tahun dengan menggantung, mengikat dan memaku anak patung kira-kira 1,500 anak patung, termasuk yang macam saya katakan tadi lah, yang termasuklah yang tak ada kepala, tak ada tangan, tak ada mata. Okey. Lepas tu pulau tu juga kelihatan seram, orang tak berani nak kunjung. Sebab apa? Sebab dorang ingat tempat tu mungkin sudah menjadi menjadi tempat sumpahan sebab penuh dengan anak patung ataupun terkena sihir. Sebab dorang memang tak berani nak pergi ke pulau tu. Ada juga yang mengatakan setiap pengunjung yang nak pergi pulau tu
hati diorang tu akan rasa tertarik ataupun anak patung tu akan berbisik kepada mereka untuk mereka datang berkunjung ke pulau tu. Okey, memang tak ada siapa yang berani ke pulau tu. Sebab yelah, kalau kita pun dekat Malaysia ni mestilah takut, pelik. Kadang-kadang kita ada nampak di tepi-tepi jalan tu yang pokok-pokok kadang-kadang ada yang bergantung, mungkin kepercayaan suku kaum lain tu pun pelik. Apa benda je lah diorang gantung ke pokok tu. Kadang-kadang ada botol air banyak-banyak gantung kat pokok tu pun kita akan rasa pelik kan. Macam tu jugalah diorang memang takut sangat nak ke pulau tu. Dan juga orang mempercayai bahawa si Julian ni tadi menyertai roh lain di pulau tu. Maksudnya macam semua roh yang ada di pulau tu, roh-roh yang sudah mati di pulau tu, si Julian ni pun ikut serta kat situ. Sebab dia tak takut, dia je yang duduk kat pulau tu. Dia tak takut duduk kat pulau tu. So lepas tu, selepas 50 tahun, pada tahun 2001, si Don Julian Santa Barbera ni dia pun meninggal dunia. Dia meninggal dunia disebabkan dia mati lemas di tempat yang sama. Dia mati lemas tempat yang sama, tempat budak yang mati lemas yang dia tak sempat selamatkan tu. Dalam keadaan yang misteri jugalah. Sebab kita tak tahu siapa yang tapi itu dari apa yang orang cerita lah. Dia mati lemas di tempat yang sama, budak yang mati tu. Okey. Lepas daripada situlah pulau tu dibuka semula. Pulau tu menjadi kunjungan ataupun tarikan orang ramai ataupun menjadi satu kemestian untuk berkunjung ke pulau tu setiap tahun. Sebabnya pulau tu dah menjadi popular selepas ada produser filem Mexico iaitu Emilio Fernandez menjadikan lokasi filem dia, filem Maria Candelaria yang dibintangi oleh nama pelakon tu saya lupa lah, tak perlu nak sebut kot. Okey, sejak dari situlah pulau tu menjadi kunjungan ramai dan juga sebab dari situ jugalah pulau tu disiarkan di akhbar dan juga di media sosial. Okey. Lepas tu pulau tu juga menjadi tempat menggambarkan menjadi tempat sebagai terpesona dan juga berhantu. Dikenali sebagai terpesona dan berhantu. Seakan-akan boneka ataupun anak patung yang digantung di setiap pokok tu akan berbisik dengan pengunjung. Okey, setiap pengunjung yang datang dekat situ, diorang merasakan patung-patung yang ada dekat situ berbisik dengan mereka. Lepas tu mereka juga melihat anak-anak patung berkenaan seolah-olah mata dia memandang ke arah pengunjung tersebut, memandang tepat ke arah pengunjung tersebut. Ada yang mengatakan anak patung menggerakkan kepala dan juga tangan. Ada yang mengatakan membuka mata yang terbeliak dekat mereka. Lepas tu ada juga sesetengah saksi ataupun pengunjung mendakwa mereka seperti mendengar anak patung berbisik antara satu sama lain, manakala mereka yang berada di dalam bot memberitahu anak patung itu menarik mereka untuk turun ke pulau tersebut. Okey, penduduk tempatan sangat setia bahawa Isla de la Monicas ataupun pulau anak patung tersebut adalah tempat yang terpesona. Okay, selepas kematian si Don Julian ni lah, pulau ni menjadi tarikan pelancong sebagai tanda sokongan pengunjung bahawa banyak anak patung untuk digantung di situ. Jadi setiap pengunjung yang datang, mereka akan membawa anak patung dan juga menggantungkan patung di situ. Okey. Saya difahamkan juga untuk datang ke pulau tu kena menaiki bot. Untuk sampai ke pulau tersebut. Okey, pulau tu ibarat menjadi satu sumpahan lah, okey, ataupun sihir apabila anak patung itu dibiarkan begitu sahaja. Okey, keadaan yang menyeramkan jika menyaksikan benda-benda pelik yang ada di situ tidak menjadi kunjungan juga tarikan pelancong untuk datang ke situ. Okey, saya harap faham dengan jalan cerita yang saya sampaikan tadi. Sampai di sini sahaja cerita yang berkaitan dengan Pulau Anak Patung. Okey, jika ada kekurangan ataupun
terlebih ataupun apa penyampaian yang kurang elok saya sampaikan, sila bagi teguran ataupun bagi komen yang positif, dan juga bagi yang nak komen negatif tu agak diminta agak berlapis sedikit, okey, sebab ni adalah permulaan untuk saya menjadi permulaan untuk saya bercerita berkenaan dengan kisah-kisah legenda. Okey, lepas tu jangan lupa subscribe dan juga tekan butang like. Bye. Assalamualaikum.